Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih bersama kami dalam naratif khas pilihan raya umum ke-15. 13 hari kita berkempen, esok hari terakhir untuk calon parti dan juga jentera-jentera parti untuk mempertaruhkan nasib masing-masing dan juga untuk memenangi hati pengundi pada hari-hari yang terakhir pilihan raya umum ke-15 untuk tempoh berkempen. Sebelum kita menginjak lanjut bersama dengan saya dan juga panel kita pada malam ini, saya suka untuk kongsikan ini mungkin dapatan data yang akan boleh menjadi indikator dan juga penunjuk kepada bagaimana dapatan dan juga turnout voters yang akan hadir dan juga untuk melaksanakan tanggungjawab mereka pada hari pengundian nanti. Kalau boleh digambarkan di sini, Selangor dan juga Johor merupakan antara negeri yang mempunyai jumlah pertambahan pengundi yang paling ramai setelah diperkenalkan undi 18 dan juga undi automatik untuk pilihan raya umum ke-15, yang mana angka cukup signifikan. Di Selangor saja yang mempertaruhkan 22 kerusi parlimen. Kalau dahulu pada PRU ke-14 2,415,000 jumlah pengundinya, dan kali ini bertambah sehingga 3,677,000. Johor pertambahan yang signifikan, 26 kerusi parlimen, 1,817,000 dahulu, kini 2,616,000, dan wilayah Persekutuan Labuan serta Putrajaya dan juga Perlis walaupun mempertaruhkan 1 dan juga 3 kerusi parlimen, namun jumlah pertambahan pengundi cukup signifikan, hampir 1/3 daripada jumlah asal. Ini mungkin akan memberi bayangan bahawasanya dengan turnout voters, kalau digambarkan pada pengundian awal, lebih 90% yang turun mengundi pada pengundian awal. Jadi apakah boleh dilanjutkan ataupun gambaran itu boleh disamakan dengan untuk PRU ke-15 turnout voters yang kita harapkan lebih 80%. Perubahan-perubahan selepas PRU ke-15 akan berlaku, khususnya kepada mereka yang dikatakan sebagai undecided ataupun masih belum membuat keputusan dalam kalangan undi 18 dan juga undi automatik. Mungkin ini boleh digambarkan dan juga dilanjutkan bersama dengan tamu kita, Syed. Tadi mana yang paling tinggi? Kelantan dan Johor? Selangor dan juga Johor. Selangor dan Johor. Mungkin disebab dikaitkan dengan populasi dan juga proses urbanisasi. Hijrah. Cuma sebab tajuk kita malam ni adalah kompas moral politik tanah air, politik Malaysia. Dan banyak minggu, banyak hari, lebih seminggu kita bincang soal pengundi yang apatis ini. Jadi yang apatis, yang tak mau turun, yang indifferent, yang ni bermoral atau tidak? Soalan Cipu Mas kepada Is. Sekali-sekala kita bagi dia jadi tamu kita pula. Okey Is, terima kasih. Tetamu yang dibawakan pada malam ini bercakap tentang panas atau tidak. Datuk tadi dah bagi apa kita nak bincang malam ni. Kita ada polis moralnya di sini mungkin. Panelis yang pertama di sebelah kanan saya, Dr. Syazah Farhana Muhammad Syukri, adalah pensyarah kanan Jabatan Sains Politik UiAM, dan di hujung sana orang kata Datuk back by popular demand. Boleh Datuk? Datuk Seri Akbar Sata, Presiden Persatuan Pemeriksaan Fraud Bertauliah Malaysia. Assalamualaikum tuan berdua. Terima kasih kerana hadir ke sini. Saya rasa bila kita bercakap soal politik moral, politik bermoral ataupun kompas moral, saya rasa latar belakangnya dahulu PRU 14, apa yang membina ombak perubahan besar itu adalah kerana penentangan terhadap 1MDB, dan kes 1MDB sudah resolve. Sekurang-kurangnya sebahagiannya, ada lagi laluan yang lebih besar. Tetapi untuk kali ini pula naratifnya adalah kluster mahkamah, kestabilan, reform. Jadi di tengah-tengah itu kita bercakap tentang calon-calon yang berkempen tidak henti menunjukkan bahawa masing-masing menawarkan sesuatu yang lebih baik. Tetapi bila kita bercakap nak mengasuh penonton, mengasuh pengundi untuk membuat penilaian atas asas moral, apakah itu sesuatu yang mudah untuk dilakukan dari kacamata akademik, Doktor? Saya rasa amat sukar sebenarnya. Walaupun kita rasa benda itu agak straightforward kan. Moral tu maksudnya kita buat benda yang betul, kita tinggalkan benda yang tak betul. Lebih kurang macam amar makruf nahi munkar kan. Tapi masalahnya sesetengah orang dia ada pandangan subjektif tentang morality. Jadi agak sukar untuk orang biasa untuk memberi pandangan sama ada perkara ini bermoral atau tidak. Jadi saya kata sekarang ni mungkin dah tak ada tentang 1MDB, tapi kita ada kluster mahkamah. Jadi itu juga adalah aspek moral. Tapi malangnya kita lihat ada pihak yang masih tidak lihat perkara itu sebagai perkara yang dibincangkan dari aspek morality. Jadi agak sukarlah. Datuk rasa mudah ke untuk kita gariskan? Sebab ada agamawan yang kata mudah, kita pilih siapa yang bawa manfaat yang lebih. Kemudian kalau tak ada siapa yang jelas, siapa bawa manfaat lebih, lihat kepada siapa yang bawa mudarat yang kurang. Bagi saya it's easier said than done. Kerana manfaat itu pula perlu didefinisikan. Dia kalau kita ikut even doktrin agama, tak boleh menukar seorang sama ada dia ada integriti tidak. So sama ada kita ada integriti atau tidak, dia dah ada dalam jiwa kita. Sama ada you ada atau tak ada. Itu isu dia. Jadi dari segi moral sudah tentu. Saya rasa masyarakat kini akan melihat
calon-calon yang akan bertanding ni mestilah mempunyai moral yang baik. Sebab sebagai pemimpin, untuk menjadi pemimpin, kita kena jadi orang baik. Tunjuk contoh yang baik, baru kita boleh ikuti. Sebab kita kena ingat, crime is learned, unethical activity is learned. Apa saja pemimpin kita buat, jika mereka tidak bermoral dari awal lagi, sudah tentu ini akan memberi imej tak baik lah. Jadi kita bukan saja sebagai pemimpin, bukan saja bersih, tetapi nampak bersih. Ya. Ada soalan susulan yang banyak dengan penjelasan itu daripada doktor dan juga Datuk. Tapi saya perpanjangkan lagi dengan Datuk. Bila kita bercakap soal moral compass dalam politik, ya, dalam realiti kita hangat berkempen ini, adu dombanya, tuding-menuding berlaku di kedua-dua belah. Jadi apa sikap ataupun neraca moral yang harus ada kepada pengundi untuk menilai di dalam kekalutan maklumat, half truth, bagaimana kita boleh meletakkan garis moral itu situ? Saya rasa calon-calon kini lah, setengah pemimpin tu sudah tentu mengadu domba dan juga cuba mencari kita dikenali sebagai kita nak membunuh karakter kan. Saya rasa itu adalah tak baik. Sepatutnya sebagai calon dan juga ahli-ahli politik yang akan memerintah dan memegang tapuk pemerintahan negara, kita hendaklah tunjuk contoh yang baik dan sudah tentu apa saja yang kita terangkan kepada masyarakat, kepada pengundi-pengundi, hendaklah kita terang apa yang kita boleh buat kepada masyarakat dan negara. Tapi bukan kita mencari kesalahan-kesalahan lebih kepada personal. Saya rasa perkara sedemikian tak matured, ada standard lah. Jadi sudah tentu saya rasa masyarakat sudah cerdik, termasuk orang luar bandar. Mereka boleh tahu sama ada sesuatu maklumat itu betul, palsu, tak betul. Sebab sekarang kita ada smartphone, cepat untuk mendapat maklumat. Dan yang kedua, apabila berlakunya fitnah dan juga maklumat palsu, dan dia boleh mengatasi dengan sebegitu cepat. Jadi ini merupakan satu perkara yang patut kita berhati-hati dan pastikan bahawa kempen tu sepatutlah kita kempen apa kita akan buat, polisi kita, apa kita boleh buat dari segi kestabilan politik, dari segi masalah ekonomi ini yang begitu teruk, dan juga dari segi sosial, sebab ada dinyatakan bahawa oleh kerana kesempitan wang dan juga masalah sosial, mental sebagainya, sehingga ada masyarakat kita yang sampai ke tahap yang maksimal. Jadi itu di antara murung, Datuk, murung dan sebagainya. Namun walaupun kita ingin sesuatu yang ideal dan tinggi, realitinya kita lihat hari ini, tuding-menuding, Datuk kata tak ada character assassination, tapi itulah yang menghunjam, memenuhi handphone kita setiap masa. Semua yang tular ini, Datuk, yang baik-baik dia tak tular, yang sensasi ini akan ditularkan. Soalan saya kepada Dr. Shazza, adakah kita boleh menganggap bahawa secara moralnya politik di Malaysia ni okey ataupun ada masalah di sana sini? Okey. Boleh tak saya nak tambah sikit apa Datuk cakap? Memang saya agree dengan Datuk lah, yang caci mencaci ni. Satu lagi poin yang saya nak tambah, banyak kajian dah tunjuk bila ahli politik ataupun calon-calon ni caci mencaci, fitnah memfitnah, sebenarnya impak dia negatif dari segi turn out. Orang tak akan keluar sebab kedua-dua calon dilihat sebagai tak berkredibel. Jadi kenapa mereka nak keluar untuk undi dua-dua ni? Jadi betul kata Datuk, sepatutnya kita move on. Sudah-sudahlah dengan politik begini. Pergi kepada dasar-dasar. Okey, nak jawab soalan tadi, bagaimana politik di Malaysia ni? Okey, saya rasa dia bercampur. Sebabnya bila kita cakap sama morality ni, moral ni adalah kepada seseorang. Kan, individu. Jadi bila kita nak tengok politik di Malaysia ni bermoral ke tak, kita kena lihat pada pemimpin-pemimpin kita. Sama daripada dulu ataupun yang kita ada sekarang ni. Dan bila kita cakap pasal manusia, kita fahamlah nature manusia tu. Memang ada yang ikhlas masuk politik, tapi ada yang masuk politik untuk kebaikan diri sendiri. Jadi dekat sini yang masalahnya akan berlakulah perkara-perkara tak bermoral seperti rasuah, pecah amanah yang kita sebutkan. Jadi di Malaysia ni saya nampak macam itulah, ada setengah pihak yang mengambil peluang, maka jadi tidak bermoral. Kalau tanya kenapa, sebab kita kurangnya sistem check and balance, semak dan imbang. Jadi ada kemungkinan untuk masalah ini berlarutan. Kalau kita lihat mungkin keinginan kita semak dan imbang tu, kalau tanya dengan orang politik, dia akan kata parlimen dah ada, debatannya dalam parlimen. Tetapi dalam musim berkempen ini ada beberapa perkara, Datuk, bila kita cakap moral tu mungkin soal neracanya agak luas, fleksibel. Tetapi bila tuan-tuan berdua menyebut fitnah, kita sudah ada undang-undangnya. Tetapi itulah yang bertaburan hari ini.
tuduhan yang melulu. Kemudian banyak kan yang edit, dulu kata lain, sekarang kata lain. Itu jelas-jelas menggambarkan bahawa seorang politikus itu boleh saja bermuka-muka. Mereka selalu saja mengatakan there is no permanent friends, there are no permanent enemies. Itu jelas nilai moral yang rendah. Tetapi orang itu jugalah yang sentiasa dipilih. Jadi apakah itu gambaran pengundi tidak punya neraca nilai moral yang betul di dalam membuat pilihan, Datuk? Saya rasa kita menghadapi krisis integriti. Pemimpin, kakitan kerajaan dan juga masyarakat. Itulah. Selagi kita tak mengatasi masalah integriti ini, sudah tentu saya kira agak sukar untuk kita menyelesaikan masalah-masalah lain. Masalah politik, masalah sosial dan sebagainya. Isunya ada integriti. Kadang-kadang undang-undang yang sedia ada itu tak dapat dilaksanakan sebab kebanyakan daripada orang politik ini tak suka undang-undang yang kontrol mereka. Saya nak sebut you know better, Datuk. Ya, sebab bagi mereka undang-undang ini akan menyulit mereka. Itu sebabnya kalau kita tengok akta lompat parti, akta dana politik, ini akan, bagi saya ia merupakan satu perkara yang akan dicari jalan lah, loophole. Sebab kita isu integriti, tak ada integriti. Dan sudah tentu dana politik sebagainya sudah banyak kali. Sejak tahun 2015 lagi, lepas juga, masa Barisan Nasional lagi. Masa itu telah pun ditubuhkan satu jawatan kuasa khas, National Consultative. Itu saya salah seorang daripada ahli. Dah ada draft dan sebagainya, katanya telah bawa kabinet, pun ada lagi yang bijak-bijak dari segi undang-undang itu menyatakan bahawa undang-undang ini akan menjerat tekak kita. Jadi ini adalah sifat-sifat ahli, sebahagian daripada ahli politik kita yang tak mahu, tak suka kepada undang-undang, dan juga kalau mereka rasuah itu jarang daripada mereka nak tentang rasuah. Sebab kadang-kadang rasuah bagi mereka ni adalah memberi keuntungan. Saya ada satu yang saya nak kongsikan bersama dengan anda dan juga penonton pada ketika ini. Ini satu laman sesawang yang banyak dikongsikan oleh anak-anak muda kita di media sosial dan juga di Twitter. Kita kongsikan sedikit My MP. Ini tidak mewakili apa-apa jua pandangan kami dalam siaran ini ataupun institusi ini. Cuma kita ambil sedikit paparan di laman sesawang ini yang memberikan gambaran dan juga markah kepada setiap ahli-ahli yang bertanding, ahli parlimen dan juga calon-calon PRU ke-15 nanti. Untuk Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kadar kemenangan yang dicatatkan daripada survey dan juga penilaian kepada laman sesawang ini 7.7 mata daripada 10 mata. Margin kemenangan pilihan raya terakhir 43%. Kita nak kongsikan juga sedikit perkongsian Datuk Seri Anwar Ibrahim. Etika kerjanya 6.6 mata daripada 10 mata. Ini melibatkan kehadiran di Parlimen, 54 soalan dikemukakan, 4 gerakan dibentangkan dan juga jawatan kuasa Parlimen. Kadar kemenangan adalah 8.8 mata daripada 10 mata. Seorang lagi saya nak kongsikan bersama dengan anda, Tan Sri Muhyiddin Yassin, etika kerja, kesetiaan 6.2%. Ini dinilai daripada bagaimana perubahan politik yang berlaku dalam karier politik beliau. Kadar kemenangan 8.2 mata daripada 10 mata. Dan seorang lagi juga saya nak kongsikan bersama dengan anda, saudara Khairi Jamaluddin, kesetiaan 8.7 mata daripada 10 mata, etika kerja 2.6 mata dan juga kadar kemenangan 8 mata daripada 10 mata. Ini merupakan laman bebas yang banyak dilayari oleh anak-anak muda dan juga mungkin pengundi-pengundi baru boleh menggunakan data-data ini untuk menilai. Capaiannya di mana, Is? Capaiannya umum semula? Di mana nak tengoknya? Capaian yang keseluruhan ya? Bukan. URL-nya apa ni? Okey, URL-nya mymp.org. mymp.org. InsyaAllah kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Bagaimana mengundi? Buat semakan tempat mengundi dan pergi ke saluran yang ditetapkan. Masuk ke tempat mengundi apabila dibenarkan oleh polis yang mengawal. Serahkan MyCard dan slip saluran kepada kerani pengundian pertama. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa. Bergerak ke hadapan kerani pengundian kedua. Celupkan jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya. Dapatkan kertas undi daripada kerani pengundian ketiga. Tandakan pangkah pada ruang kosong bersebelahan nama dan simbol calon pada kertas undi. Masukkan kertas undi yang telah ditanda ke dalam peti undi. Keluar segera dari tempat mengundi setelah selesai. Laksanakan tanggungjawab anda.
Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Kawalan Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 kilometer bergantung kepada keadaan topografi setempat. Terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Berikut adalah tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Umum Malaysia ke-15. Tarikh keluar red pada Khamis 20 Oktober 2022. Hari penamaan calon pada hari Sabtu 5 November 2022. Hari mengundi awal pada hari Selasa 15 November 2022. Manakala hari mengundi jatuh pada hari Sabtu 19 November 2022. Pilihan Raya Umum ke-15, undi anda penentu masa depan negara. Pilihan Raya Umum ke-15 akan diadakan pada 19 November 2022. Tarikh penamaan calon pada 5 November 2022. Tarikh mengundi awal pada 15 November 2022. Jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Patuhi peraturan ketika mengundi. Undi anda penentu masa depan negara. Baik, kita bersua kembali dalam Natif Khas Pilihan Raya Umum ke-15. Kalau tadi Syed kongsikan berkenaan tentang, mungkin kita gambarkan ahli politik ini mendahului senarai sebagai pandangan orang ramai adalah karier yang mungkin korup atau tidak boleh dipercayai. Cumanya, apakah itu akan diterjemahkan pada hari pengundian PRU ke-15 nanti? Kita nak kongsikan sedikit bersama dengan anda laman sesawangvoters.com. Ini pandangan peribadi laman sesawang tersebut juga tidak menggambarkan sebarang bentuk pandangan kami di siaran ataupun institusi ini. Untuk mereka yang akan likelihood to vote ataupun kecenderungan untuk mengundi, kalau boleh kita kongsikan kategori umur yang paling ramai akan cenderung untuk mengundi pada PRU ke-15 adalah 45 hingga 54 tahun, 18 hingga 24 hanya 67%. Very unlikely to vote. Sebenarnya masih lagi angka yang kecil berbanding mereka yang mempunyai kecenderungan yang tinggi untuk mengundi. Ya, persoalan ini terjawab, Syed. Walaupun itu digambarkan karier yang paling korup ataupun paling ramai tidak disukai, tetapi tugas dan hak mengundi masih lagi diambil kisah oleh masyarakat kita. Ya, itulah. Saya ingin bertanya tadi, bila kita kata itu profession yang paling tidak dipercayai, tetapi kita berhadapan dengan 220 pilihan dalam kalangan yang tak percaya tu. Bagaimana dapat kita lakukan itu? Tapi sebelum saya menyambung itu, mungkin Is kita berlintas langsung bersama teman tugas kita. Silakan Is. Ya, kita nak berlintas langsung dari Negeri Sembilan seketika ini untuk kita membawakan gambaran bersama dengan Amir Ashraf. 8 kursi parlimen dipertandingkan di Negeri Sembilan dan juga P131 Rembau. Ini perkongsian dari juga Amir Ashraf mempertandingkan 5 penjuru. Silakan Ashraf untuk perkongsiannya.
Baik, terima kasih Ismail yang berada di Angkasa Puri. Baiklah, seperti mana yang anda dapat saksikan pada ketika ini untuk penonton naratif persiapan yang dilakukan di Rembau ini sini, iaitu di Negeri Sembilan P131 Rembau. Persiapan telah pun dilakukan oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya SPR untuk dengan berbaki satu hari saja lagi untuk kita menyaksikan bagaimana pada ketika ini kemeriahan di Rembau dan juga apa yang boleh saya kongsikan antara sorotan yang menarik di Rembau ini, Ismail. Kalau Ismail balik ke Rembau nanti untuk mengundi, dapat saksikan bagaimana kemeriahan bendera dan juga spanduk yang dinaikkan di bahu jalan untuk bersama-sama kita saksikan kemeriahan di sini. Dan kalau kita dapat lihat juga calon-calon pada ketika ini untuk pecutan terakhir mereka sebelum tibanya hari mengundi bagi pilihan raya umum ke-15 di Negeri Sembilan ini, giat untuk melakukan kempen-kempen mereka dengan bertemu dengan pengundi dan juga beramah mesra dengan pengundi, melakukan aktiviti walkabout dan melakukan kempen secara bersemuka. Dan ini antara yang dapat kita lihat dengan suasana di Rembau dengan kempen yang begitu meriah. Dan juga kalau kita dapat lihat juga, Rembau ini adalah merupakan satu nama parlimen yang agak disebut sebelum ini oleh masyarakat dan juga netizen kerana penyandangnya sebelum ini, iaitu Khairi Jamaluddin, yang telah pun sekarang ini berada di Sungai Buloh sebagai calon untuk memberi laluan kepada Datuk Seri Utama Haji Muhammad Haji Hassan untuk bertanding di kerusi Parlimen Rembau. Dan kita sama-sama akan saksikan nanti untuk hari mengundi pada 19 November, di mana kalau kita dapat lihat sebenarnya di sini ramai yang menantikan hari tersebut untuk sama-sama kita meraihkan nanti pada hari yang kita nantikan, Ismail. Sekarang berada di Dewan Seri Rembau dan boleh kita lihat gambarannya di belakang itu, pihak SPR juga sedang melakukan persediaan saat-saat akhir untuk memastikan proses pengundian nanti berjalan lancar. Mungkin juga boleh dikongsikan berkenaan tentang aspek keselamatan, prosedur dan juga esok juga ramai akan pulang ke kampung halaman di Rembau ni untuk balik mengundi. Jadi bagaimana persiapan dari segi keselamatan trafik dan sebagainya? Baik, Ismail, apabila kita cerita berkaitan dengan keselamatan dan juga berkaitan dengan aliran trafik di Rembau ni juga ataupun di Negeri Sembilan ni, turut sama-sama kita dapat saksikan sebelum ini, kalau kita lihat kalau cuti saja sudah semestinya jalan di Rembau memang agak sesak, aliran trafik juga agak berat, dan kita di sini pihak berkuasa, pihak polis juga telah bersiap siaga untuk memastikan supaya perkara tersebut berjalan dengan lancar, dan juga dinasihatkan juga untuk semua pengundi yang ingin pulang hadir ke Rembau dan juga di Negeri Sembilan secara khususnya untuk mematuhi peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Dan seperti yang kita sedia maklum, kalau kita dapat lihat dan juga kita semak untuk di MySPR, waktu-waktu yang telah ditentukan untuk kita datang mengundi, dan seeloknya kita mematuhi ataupun mengikut saranan yang telah diberikan oleh SPR supaya dapat kita mengelakkan dari berlakunya kesesakan lalu lintas dan terutamanya di pusat mengundi di tempat-tempat yang telah pun ditetapkan. Jadi saya kira itu perkara-perkara yang penting untuk pengundi sama-sama kita memastikan agar keselamatan kita terus terjaga. Dan pada ketika ini juga kita dapat lihat sebenarnya cuaca yang tidak menentu, hujan dan sebagainya, perlu juga diambil kira untuk memandu dalam keadaan yang selamat supaya proses untuk kita jalani untuk 19 November ini akan berjalan dengan lancar tanpa ada sebarang insiden yang berlaku, Ismail. Okey, satu lagi soalan, Ashraf, bersandarkan kepada pemerhatian anda, jentera parti kempen ataupun bendera mana yang paling dominan untuk digambarkan di Rembau sehingga pada saat-saat akhir ini? Untuk menjawab Ismail, susah sebenarnya kalau kita nak bercerita berkenaan dengan perkara tersebut, kerana di sini cukup meriah dengan bendera bagi setiap parti, dan tidak dinafikan kerana di Rembau menyaksikan pertemuan 5 penjuru, dan saya kira sebenarnya ke-5 parti tersebut tidak kiralah dari parti mana sekalipun, memang cukup meriah dengan bendera mereka, tidak kira Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan dan juga calon dari Pejuang dan juga
calon dari PSM turut sama-sama berlawan-lawan kat sini untuk bendera, spanduk dan sebagainya, dan sudah semestinya saya pasti pengundi-pengundi di Rembau ni Ismail mungkin akan ada keliru sedikit bila nak mengundi dan sebagainya. Tak apa, jangan risau kerana bak kata perbilangan itu kan, kuk mencari tempat mandi yang pertama taluk, yang kedua pantai. Kuk mencari pemimpin negeri, yang pertama elok, yang kedua pandai. Ismail. Osah elok Terima kasih Amir Ashraf bersama dengan kami. InsyaAllah kita akan jumpa di Rembau nanti ya. Terima kasih Amir Ashraf bersama kami untuk perkembangan dari 9 khususnya B131 Rembau. Sebelum kita bersama dengan Syed, saya juga nak kongsikan sedikit ini dapatan survey sebenarnya masih lagi menggunakan portal yang sama. 75,000 survey daripada secara dalam talian. Reasons for not voting, I think all politicians are the same. I am not well versed in politics, 26%. I am concerned about infectious diseases spread. Jadi ini mungkin alasan kita gunakan kalau ada penolakan undi ataupun tidak mahu mengundi berlaku, Syed. Ya. Is bukan mengundi di Rembau ke? Ya. Taja bendera itu insinuate kempen memihak persiapa tidak? Tak tahu. Saya nak tahu sebab saya nak buat keputusan masih belum ada. Oh, okey. Saya baru nak tanya Is nak mengundi siapa, tapi saya tahu dia jawab, dia kata undi adalah rahsia. Cumanya menarik statistik yang dikongsikan oleh Is tu tadi, semua politician sama. Saya nak kaitkan perbincangan kita ni bila kita kata kompas moral politik ini adalah kerana kita sudah establish satu hakikat bahawa trustworthiness, kebolehpercayaan politician ni rendah. Kerana yang paling asasinya lidah bercabang. Hanya untuk memancing undi semua benda boleh disebut. Kemudian selepas tu dia jadi cerita lain. Tetapi Dr. Syazah juga diungkapkan bahawa you deserve the leader that you choose. Betul. Kita kritik siapa pun yang kita kata pemimpin yang korup itu, kita yang meletakkannya di situ. Jadi kompas moral ini pada hari ini menjelang 19 sebenarnya berada di tangan pengundi. Boleh kita ulas sedemikian rupa nak menentukan baik buruk, sebab nanti kalau kita memilih balik yang sama, itu jugalah bahana yang kita akan terima dalam PRU ini. Memang betul. Saya rasa pemimpin itu adalah cerminan pemilihnya. Ya, pemilihnya iaitu kita rakyat. Jadi macam Datuk katakan tadi, sebenarnya untuk memilih pemimpin yang berintegriti ni dia perlu bottom up effort daripada bawah, daripada rakyat sendiri. Tapi benda ni bukan benda yang kita boleh ubah dalam setahun dua ataupun dalam satu election period kan. Benda ni ambil masa yang panjang. Jadi masalah yang saya lihat sekarang ni dekat Malaysia adalah yang utamalah bagi saya sistem pendidikan kita. Jadi selagi kita tak betulkan tu, selagi tu kita boleh tukar minda rakyat kita tentang apakah itu integriti. Apa yang mereka lihat, mereka mahukan pemimpin yang quote-unquote kuat, yang boleh memimpin mereka. Kuat tu maksudnya stabil, yang macam ATM yang disebutkan tadi, boleh bagi wang pada ketika mereka perlukan. Itu yang mereka lihat. Integriti tu belakang cerita. Jadi itu masalah di Malaysia sekarang ni, di mana macam mana kita nak betulkan rakyat kita supaya mereka memilih yang betul. Datuk, ini makanan Datuk lah, bab integriti ni saya rasa Datuk tidur pun mimpi dia integriti lah Datuk. Dr. Syazah sebutkan, dia kata bahawa harus bermula daripada pendidikan. Tapi kita tahu research kajian 2012 kalau tak salah saya, USM, dia kata pelajar universiti pun duit kopi ni, under table ni, tumbuk rusuk ni, sikit-sikit tak apa. 10% ni tak apa. Benda tu sudah membudaya, Datuk. Dan saya sendiri mendengar dalam pusingan pilihan raya kali ini, di dalam berkempen, yang ditanya oleh pengundi, alah kalau dia tu apa yang dia boleh bagi? Dia ni bolehlah macam-macam sebab dia kaya. Ini kompasnya, Datuk, kepada ramai pengundi kita hari ini. Kerana ia telah terasuh sekian lama. Wakil rakyat mesti kaya. Dan inilah yang menjadi petunjuk di dalam mereka membuat keputusan. Dan ini penyakit yang perlu kita tangani. Sebelum tu saya nak tanya satu soalan. Kena tanya dengan saya pula. Saya bagi pada Is lah nanti kalau saya tak boleh jawab. Is. Jaga-jaga Is. Apakah integriti di Malaysia ni telah mati? Wow. Maknanya tak ada orang nak pulih. Tak boleh. Okey. Nak jawab tu. Ada satu statistik. Nasib baik Datuk jawab. Saya risau Datuk tanya. Ada statistik satu lagi yang lebih yang agak okey lah. 2003. Satu kajian yang dibuat oleh UKM dengan BPR masa tu. Dia tanya budak-budak universiti. Kalau kita ada peluang, kita dah bekerja esok, ada peluang dan juga ada peluang dan sebagainya. Apakah kita nak terlibat dalam rasuah? 30.5% kata okey. Cakap okey. Tahun ni 2022. Kita ambil statistik SPRM lah. Tangkapan daripada 2015 hingga 2021. 6,000 orang. Di antara budak-budak yang janji dulu tu, dia dah ada dalam sistem. Betul? Dia ada pegawai RTM, pegawai PTD, lawyer, ahli politik sebagainya. Tangkapan SPRM dapati bahawa budak-budak umur 29 hingga 39 hingga 39 tahun paling ramai adalah 54%. Maknanya
kita dah anggap bahawa generasi kita ni dah habis. Sebab dari segi integriti, korupsi dan sebagainya adalah begitu teruk sekali. Ya. Tapi rupanya budak-budak muda ni yang berumur mungkin 20 lebih ke 30 ni yang nak memegang tampuk pemerintahan negara ni, nak jaga anak cucu kita ni, masih lagi orang macam ni. Jadi jika sekiranya kita tak mengatasi masalah ini, budak-budak muda ni yang masih hijau sekarang ni, dari segi integriti, maka saya rasa masa depan kita agak gelap lah. Ini merupakan satu perkara yang patut kita lihat. Sebab saya dapati bahawa seperti yang nyatakan tadi bahawa selagi politik kita ni kacau bilau, politik lebih kepentingan sendiri, tak memikirkan rakyat, tapi nak rebut kuasa. Dan yang peliknya di Malaysia ni, kadang-kadang kita okey kita pilih dia, tapi lepas ada kuasa dia bertukar. Dia jadi incredible Hulk. Betul tak? Betul tak? Kaya raya dan sebagainya. Jadi jarang kita tengok bahawa menteri ataupun timbalan menteri yang tak kaya. Betul tak? Padahal daripada majoriti daripada kita adalah daripada kampung. Jadi ini yang menyebabkan masyarakat rasa susah ni nak pilih. Tapi saya pernah dulu masa saya jadi Presiden Transparency International, ada satu reporter tanya saya kata jangan pilih orang yang rasuah. Satu reporter tanya saya, habis kita nak pilih siapa? Semua rasuah. Semua rasuah. Saya cakap kita pilih yang kurang rasuah. Tapi walaupun itu, yalah, kurang mudarat dah tu. Kurang mudarat. Jadi sekarang pun masih ada parti-parti tu yang rasuah ada, yang kurang rasuah ada, yang mungkin tak rasuah benar. Tapi pokoknya apabila kita ada kuasa, kita akan bertukar. Inilah masalah besar sebab jiwa kita ini adalah kekurangan dari segi negarawan. Kita lebih kepada ahli politik. Ahli politik ni dia punya fikiran adalah nak tunggu bila pilihan raya. Tapi negarawan ni dia fikir generasi akan datang. Jadi kita masukkan. Setakat ni saya tak nampak lagi pemimpin-pemimpin yang boleh membawa negara ke arah tu. Setakat ni lah. Itu belum ada kuasa lagi. Sebab kebanyakan daripada kita ni seperti yang tadi kita menghadapi krisis integriti. Daripada atas, daripada office boy sampai ke Perdana Menteri. Thailand lah, bukan sini. Boleh saya tambah sikit? Saya nak optimistik sikit lah. Mungkin Datuk sebut tadi yang umur macam saya 29 ke atas ni, mereka yang paling kurang integriti. Tapi bila saya lihat pada pelajar-pelajar saya yang kira yang nak mengundi kali pertama ni, saya dengan rakan-rakan saya ada buat kajian baru-baru ni, kita lihat paling utama yang mereka mahukan, kita tanya apa yang kamu mahukan untuk undi kali ini, nombor satu, kerajaan yang bersih. Saya rasa ini ada kaitan dengan naratif PRU 14 kan, mereka dah lihat naratif tentang rasuah, anti-rasuah. Jadi yang sekarang yang baru nak undi ni, kita harap yang sampai umur 29 tu, mereka nak perubahan. Dan saya rasa, saya setuju. Tapi masyarakat kita ni, kita Gen Y ni, budak-budak kita tengok dua peringkat. Satu yang educated. Okey, boleh fikir. Yang geng-geng yang sampai belajar tak habis kan? Saya rasa itu beza. Betul. Kadang-kadang materialistik bermain peranan penting juga. Bagi mereka, asal ada cukup. Betul. Itu saja. Kemungkinan besar. Mana kita ada dua peringkat, saya setuju. Tetapi kita kena ingat bahawa kadang-kadang kita manusia ni, dalam segi ilmu kriminologi dikenali sebagai social bond. Kan? Social bond. Hedonistik. Maknanya, bila kita, kadang-kadang kita ni lemah dalam beberapa perkara lah, kecuali dari segi kewangan dan sebagainya. Kemungkinan besar juga mungkin orang boleh bertukar dengan cara-cara kempen-kempen politik dan sebagainya, dan juga parti-parti politik yang sedia adalah itu di antara. Saya kaitkan dengan jawapan timbal balas antara Datuk dan juga doktor tadi, apabila doktor mengatakan bahawa ada keinginan yang tulen dalam kalangan pelajar-pelajarnya. Cuma kita kena kaitkan juga doktor, kerana kelihatannya dalam statistik kelompok ini yang paling macam indifferent, rasa tak nak turun mengundi. Mereka sedar perlu kerajaan bersih, tetapi mereka merasakan kalau mengundi pun tak berubah apa-apa. Ini kita kena betulkan ni doktor. Kerana mereka ada keinginan tapi mereka tak bertindak pula. Itu pun isu moral juga itu. Betul. Memang dalam kajian kami juga diorang jawab mereka nak keluar undi. Tapi lebih kurang sama dengan statistik apa yang gunanya kalau tadi. Sama? Ya, nombor satu diorang punya masalah, diorang kata semua parti ni sama. Semua politician ni sama. Tapi mereka nak mengundi. Jadi kami sedang cuba nak fikir macam mana nak tolong tarik mereka untuk keluar mengundi dan tolong buat mereka percaya yang undi mereka boleh membawa kepada perubahan. Kan sebab sekarang ni diorang tak nampak lagi. Mungkin diorang kita kata apathy kan, diorang dah nampak 2018 apa berlaku, jadi mereka rasa tukar berkali-kali letih dia. Sampai dia pun tak tahu siapa menteri kabinet. Saya rasa kesedaran politik lah masih kurang rendah, sangat rendah. Masih rendah kan. Jadi kita lebih fikir. Ada kajian yang dibuat oleh oleh satu agensi di Malaysia. Ditanya sama ada kita pilih apa
apa yang kita nak dalam selepas pilihan raya ni. Yang pertama dia cakap masalah ekonomi, betul tak? Yang kedua sara hidup. Ekonomi 44%, sara hidup 40%. Rasuah yang ketiga 80% saja. 8% saja. Mana dia tak anggap itu isu besar? Tak anggap besar. Bagi masyarakat kita, they don't care about rasuah. Tetapi dia lupa bahawa ada kaitan di antara rasuah dengan ekonomi dan juga kos sara hidup sebagainya. Kerana kita kehilangan lebih kurang 2 hingga 4% daripada kita punya KDNK. Lebih kurang 60 bilion setahun. Dalam kajian yang dibuat oleh salah satu agensi, dalam 25 tahun ini kita rugi lebih kurang 1 trilion. 60 bilion, 1 bilion ringgit saja kita boleh buat jalan kampung 6,000. Betul. 6,000 kilometer untuk kampung. Tapi duit habis begitu saja. Maknanya, jika sekiranya ketirisan yang kita dapat atasi, sudah tentu ia dapat digunakan untuk yang 1 trilion tadi, digunakan untuk kebaikan dan juga meningkatkan lagi standard of living masyarakat kita. Betul. Kan? Saya rasa dia yang fed up dia tak nak mengundi ni sebab dia percaya bahawa kalau undi siapa pun macam itulah. Pimai-pimai tentu. Sebab ahli politik adalah sama, DNA adalah sama. Jadi tujuan utama seperti yang saya kata tadi bukan untuk kebajikan masyarakat, tapi adalah kepentingan sendiri. Itu. Saya rasa ini satu perkara yang patut kita haraplah daripada pelajar-pelajar doktor tadi, yang mana apabila mereka memegang pucuk pimpinan esok kita akan ada perbezaan. Datuk, dari segi bahasa badan Datuk kan sampai berpaling jumpa doktor tu, saya rasa nampak merayu sungguh kepada generasi muda tu. Saya dapat rasakan genuinnya semangat itu. Cuma apabila Datuk kata 8% sahaja yang melihat rasuah, kita tahu tekanan ekonomi semasa, kos sara hidup, pekerjaan itu sentiasa di atas. Tapi mengingatkan kita ni sebab UIA kan, kadal faq yakunul kuf. Kefakiran itu mendekatkan kepada kekufuran kerana ini. Betul. Akhirnya isu perut dahulu, baru isu-isu yang tinggi rasuah. Betul. Jadi itu kita akan bawa dalam perbincangan selepas kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Untuk maklumat anda, pendaftaran secara automatik telah berkuat kuasa bermula pada 15 Disember 2021. Kini, pengundi tidak perlu lagi mendaftar untuk menjadi pengundi kerana nama anda telah didaftarkan secara automatik oleh pihak SPR apabila anda berumur 18 tahun mengikut tarikh lahir. Anda boleh membuat semakan nama anda pada setiap 16 hari bulan berikutnya melalui kaedah-kaedah ini. #FaktaPRU. Jumpa lagi. Pergi mengundi, jangan lupa kewajipan pada negara. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Tip keselamatan banjir. Dengar maklumat terkini banjir dari media. Bersedia untuk pindah dengan beg keselamatan.
segera berpindah ke pusat pemindahan apabila diarahkan. Berpindah awal sebelum banjir lebih teruk. Ikut laluan ditentukan. Laluan singkat mungkin terhalang. Pergi ke tempat tinggi dan selamat. Jangan biarkan kanak-kanak bermain air banjir. Jangan berenang atau berjalan melalui air yang deras. Jalan dalam air menggunakan kayu untuk periksa kedalaman air. Jangan sentuh peralatan elektrik, kabel atau wayar. Okey, kita bersua kembali dalam naratif khas Pilihan Raya Umum ke-15. Bercakap berkenaan tentang bagaimana untuk memilih dan juga tadi kalau Datuk Akbar ada bercerita tentang bagaimana penerimaan dan juga persepsi kita berkenaan rasuah dalam kalangan pemain-pemain politik. Kita juga nak kongsikan indeks persepsi rasuah tangga-tangga yang diduduki oleh negara kita dalam sebarang perubahan dan juga selepas pertukaran kepimpinan. 2015 sewaktu Barisan Nasional Memerintah 54, 2016 55, 2017 62, 2018 sewaktu Pakatan Harapan tangga ke-61, 2019 sewaktu Pakatan Harapan tangga ke-51, 2020 sewaktu Perikatan Nasional jatuh ke tangga 57 dan 2021 sewaktu Perikatan Nasional juga ke tangga 62. Jadi Datuk, mungkin perubahan kerajaan ini ada memainkan indikator ataupun elemen penting dalam indeks persepsi rasuah. Ini Datuk mimpi nombor keluar dia baca. Saya nak buat analogi sikit ini kan. Sudah tentu kita tengok apabila sebelum 2018 kita punya persepsi rasuah adalah 61, betul tak? Ya. 61. Tapi apabila PH naik, kita telah perbaiki sehingga kita pendudukan CPI kepada 51.180 negara. Tetapi lepas apabila jatuh PH tu naik balik kepada 62. Okey. Tapi kita kena ingat bahawa kenapa, ini pandangan saya lah. Yeah. Kenapa daripada Barisan Nasional tu daripada 62 boleh naik ke 51? Sebab rakyat percaya bahawa PH boleh menghapuskan rasuah. Okey. Membasmikan rasuah. Rakyat percaya. Tetapi kita kena ingat bahawa dalam manifesto banyak juga yang tak tertunai. Kemungkinan besar jika sekiranya bukan 22 bulan, tetapi PH boleh merentah hingga 4 tahun, saya rasa CPI pun sama ada stagnan ataupun jatuh juga. Okey. Sebab perkara sebenarnya adalah susah. Kecuali prestasi dia bagus. Yeah. Itu susah untuk tentukan. Itu sebabnya saya nyatakan bahawa walaupun prestasi dia bagus hingga 51, tetapi rakyat undi you sebab percaya bahawa isu dulu isu rasuah, isu 1MDB. Kita nak PH ini sebab saya tahu bahawa PH ini akan mengurangkan rasuah. Tapi dari segi CPI dia boleh kurang. Dari segi lain kita tahu sebab dia hanya memerintah 22 bulan. Datuk, tapi hakikatnya juga kita harus faham bahawa indeks ini adalah berkait tentang persepsi. Dan bacaan persepsi ini kalau tak salah saya mengambil kira 2 tahun sebelum ianya dilaporkan. Betul. Dia pakai secondary sources. Okey. Tapi kita ada STI dunia ada 13 secondary sources. Kita pakai di Malaysia ada 9 report. Kita bukan pakai primary sources, kita pakai secondary sources. Report. Jadi daripada report tu kadang-kadang dia pakai 2 tahun daripada katalah untuk tahun ni 2021 dia ambil 2019 2019. Itu main peranan juga. Dan dia ambil daripada 9 tu dia bagi. Dia bagi setiap report tu dia bagi 100%. Jadi kita kena ingat tapi dari segi rasuah ni, dari segi CPI ni, dia bukan tanya rasuah saja. Dia banyak ada juga jenis-jenis dan lain. Tapi persoalan tadi sama ada persepsi kan dan reality. Jangan terkejut. Kadang-kadang reality itu lebih teruk pada persepsi. Kerana realiti itu tidak nampak di zahir. Tengok dengan keadaan situasi orang bercakap tapi tak berani bercakap. Kemungkinan besar realiti lebih teruk dari persepsi. Tapi sekurang-kurangnya saya kira harus juga kita ikat perbincangan kita ini di dalam kerangka menuju 19 November. Kerana kita bercakap soal kompas moral untuk memilih. Saya beralih kepada Dr. Shazza kerana saya nak meraihkan sikap positivismnya tadi. Sebab kita tak naklah defeatis juga Datuk. Habislah Malaysia, tak ada guna lah pergi mengundi ataupun fatalistik kan. Tak boleh selamat dah Malaysia. Kita tak mahu itu. Kita betul kerjaya politician ini adalah yang paling kurang dipercayai.
Tetapi di sana sebenarnya ada 1-2 intan. Ada saja yang bersih, yang bersemangat atau masih belum dicemari oleh nilai-nilai yang bobrok itu. Jadi nak mencari intan di kalangan kaca yang ada ni doktor. Ini kena metal detector. Aduh, saya rasa macam mana nak mencari? Saya pula dah rasa macam susah pula nak jawab. Tak boleh jawab lah. Jadi tetamu saya bagi tanggungjawab itu. Macam Datuk cakap tadi, mereka sekarang ni mungkin intan kan, mungkin nampak diorang ni lah lain dari yang lain, cakap tentang kebersihan anti rasuah apa semua. Tapi biasanya lah bila dah masuk ke dalam kerajaan, apabila dapat kuasa, dia ada mindset yang lain. Mereka akan berubah. Itulah masalah yang saya rasa. Jadi mungkinlah kita boleh cuba yang terbaik lah. Kita bunyi macam yang Datuk cakap tadi lah. Kita tak nak dipicis juga. Habislah nak buat apa kan. Tak seronok juga. The list of the most corrupt that we have. Unfortunately, memang itu je yang kita ada. Sebab kita punya expectation, saya sukalah quote Lord Acton, power corrupts and absolute power corrupts absolutely. So unfortunately mungkin sekarang nampak bersih. Bila mereka di dalam kepimpinan, kita tak tahu. Kemungkinan besar kita macam tu kita belum tentu kalau betul, kuasa. Betul. Kita selalu cakap, saya selalu tanya pelajar saya, kalau awak dah masuk jadi pemimpin macam mana? Baru terdiam terfikir. Tapi Datuk, di situ yang kita harus bercakap soal reform. Kerana sikap ini bukan dibentuk di dalam lakuna. Dia ada perimeter yang membentuk sikap. Kerana itu kita masuk dalam perpustakaan misalnya, kita tak cakap kuat. Sebab perpustakaan. Kan? Ini harus kita jelaskan bahawa perubahan, ada beberapa pihak yang misalnya Barisan Nasional, walaupun kita tahu dia terpalit dengan kluster mahkamah, tetapi mereka menjanjikan separation of powers. Sampai ke tahap dia sebut Bank Negara, governor pun harus ada pelantikan yang jelas. Betul. Ini sebenarnya adalah elemen-elemen reform yang kita perlu angkat. Itu bagus. Saya rasa dalam parti politik kita ada pemimpin muda. Tetapi mungkin kemungkinan besar mereka ni tak beri peluang sepenuhnya. Jadi mereka ni takut nak menyata kebenaran dan sebagainya. Tapi nampak gaya kini sudah ada sikit-sikit. Jadi inilah akan membawa Malaysia ke satu tahap yang lebih baiklah. Tapi kita kena ingat bahawa kalau kita tengok politik kita kan, sebelum 2018 dinyatakan bahawa kita adalah sebuah negara kleptokrasi. Kleptokrasi maknanya diperintah oleh orang-orang yang perasuah lah kan. Lepas tu pergi ni balik dia orang kata kakistokrasi. Kakistokrasi ni diperintah oleh orang tak berapa pandai lah. Ini perbualan. Dan saya tak mahu kita pergi ke satu lagi yang dikenali sebagai gerun kleptokrasi. Sebenarnya orang tua. Bukan gerun. Betul, dia orang tua. Dia diperintah oleh orang tua. Jadi kalau kita tak bagi peluang kepada orang muda, kata dalam UMNO kita ada KJ, dalam PKR kita ada Rafizi, kita ada Nurul dan DAP juga dia ada dan sebagainya, dalam PAS pun kita ada. Jadi kalau kita bagi peluang ni, sudah tentu saya rasa masa depan kita cerah lah. Ini positif sikit. Sementara Datuk sebut gerontokrasi ini, saya ungkit beberapa kali di antara calon kita pada kali ini ada calon yang sudah 11 kali menduduki pilihan raya. So kita tak nak dilabel sebagai Malaysia juga 11 kali tak masuk sebagai gerontokrasi kan. Itu okey. Gerontokrasi. Banyak istilah baru kita guna. Semalam 2 hari lepas, TikTokerization. Kempen yang TikTokerikasa. Macam mana? Macam mana nak betulkan tu? Tergeliat lidah nak menyebutnya. Okey, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. 5 tahun sekali rakyat Malaysia akan keluar menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Hak kita sebagai pemilih. Buatlah pilihan yang bijak. Ini tanah air kita. Ini tempat tumpahnya darah kelahiran kita. Di tanah ini tumbuh rezeki yang kita semai hasilnya. Saya sayang Malaysia. Saya pasti kita semua sayangkan Malaysia. Ayo, tunaikan tanggungjawab kita. Ingat, undi kita penentu masa depan negara.
Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Berikut adalah tarikh-tarikh penting pilihan raya umum Malaysia ke-15. Tarikh keluar rit pada Khamis 20 Oktober 2022. Hari penamaan calon pada hari Sabtu 5 November 2022. Hari mengundi awal pada hari Selasa 15 November 2022. Manakala hari mengundi jatuh pada hari Sabtu 19 November 2022. Pilihan Raya Umum ke-15, undi anda penentu masa depan negara. Roni, hongkong tak ada tu. Oh, mata ada aku gigit deh. Mulia aku mai pengundi. Oh, apa kena gigit mulia mai pengundi? Pentantun bagi mulia dia mai pengundi. Asa tu lun kanut mengantum dati mai pengundi. Ya kayu, aku mulia mai pengundi. Yo tengok mulia ti mai pengundi. Nak kandang ti mulia mai pengundi. Pentantu na bagian mulia mai pengundi. Dua ngak, alai dah kena dah nak kali kampung. Nam na berarti. Ay, bisa toon swabdi na. Ba. Ba. Okey, coba. Ini apa? Okey. Ba. Kita lah yang akan menentukan bagaimana corak pemerintahan negara kita pada masa akan datang. Demi kesejahteraan, kemakmuran, dan kestabilan negara. Saya pilih mengundi. Marilah mari pergi mengundi. Jangan lupa kewajiban pada negara. Penuan. Okey, kita berusaha kembali untuk blok yang terakhir ini. Saya nak bawakan sedikit. Ini dua dapatan yang berbeza tapi dikongsikan oleh Asia Elects di Twitternya. Mereka Center Poll Self Commission 5 to 8 November 2022 memberikan survey dan juga pelaporannya daripada 1067 responden. Anwar Ibrahim mempunyai populariti 30% untuk menjadi Perdana Menteri. Tan Sri Muhyiddin Yassin sebanyak 24% dan juga Datuk Seri Ismail Sabri sebanyak 19%. Cumanya fakta juga dapatan ini dibidas dengan satu lagi fakta dan juga dapatan lain daripada Endeavour MGC Research, tetapi ini lebih terkebelakang kerana 8 hingga 20 Oktober 2022 1068 responden. Datuk Seri Ismail Sabri masih lagi menjadi pilihan dengan 22%, Datuk Seri Anwar Ibrahim 20%, Tan Sri Muhyiddin Yassin 16%. Ada juga calon lain iaitu Khairi Jamaluddin dan juga Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein 6 dan 5%. Jadi antara calon-calon ini, apakah kita boleh memilih perihal kepribadian, perihal isu-isu integriti, Datuk dan juga Doktor? Ya, ada banyak faktor yang kena diambil kira, kerana saya bimbang hari kebetulan Datuk Doktor, untuk musim kali ini banyak betul pollster, banyak betul survey yang buat ini secara, saya terfikir ada di antara ini mungkin decoy, mungkin umpan je kan, dan kita lihat umpan tu sudah mengena setengahnya. Jadi tanyakan tadi, bolehkah kita sandarkan kepada ni Datuk dulu? Saya rasa kan kadang-kadang survey ini shock sendiri. Sedih tau. Orang boleh percaya. Itu sebabnya kadang-kadang kalau kita terima ni, tengok boleh. Percaya jangan. Sudah, Datuk, survey pun rupanya tak ada moral. Tak ada moral. Sebab apa tahu? Sorry, di Malaysia ni kita ada syarikat survey. Syarikat survey kadang-kadang pengalaman, dia tanya you nak apa?
So ini problem. Kalau you nak survey, you pergi tanya orang UMNO saja, kod tu lah dia. You tanya PA saja, kod tu lah. Saya rasa kita kena rational. Rational dari segi population survey. Kadang-kadang survey itu 100 orang je, tapi buat keputusan semua. Jadi population mustak. Itu sebabnya saya masih percayalah kita kena berhati-hati, tapi tak payah berbohong lah. Kita ada intellectual honesty kita panggil. Maknanya harus ada. Doktor, pesan kepada penonton kita ni, esok lusa je ni, Kompas ini akan menunjukkan True North yang memberikan gambaran bahawa inilah keputusan yang harus diambil. Jadi beban besar untuk menutup khatimah perbincangan kita ni di bahu Dr. Syaza. Oh ya ke? Okey, saya rasa pesanan saya, kita nakkan Malaysia yang makin baik di masa hadapan, jadi fikir jangka masa yang panjang. Itu saja. Sebab kebanyakannya bila kita fikirkan jangka masa yang pendek, ini yang rasuah berleluasa. Sebab yalah, mata ATM yang kita sebutkan tadi, kita fikirkan masuk ke poket kita. Tapi kalau kita nakkan yang terbaik untuk Malaysia, kita akan fikirkan reform jangka panjang, reform institusi. Jadi tolonglah fikirkan itu sewaktu keluar mengundi. Kalau ada tambahan masa, saya nak bincang tentang social sanction supaya rakyat boleh memegang Kompas itu. Dan sebab bila selepas kita pilih YB, dia rasa macam YB segan tak ada. Padahalnya masa itu boleh titik-titik lagi YB ni sebab kita bayar gaji YB. Betul. Itu realitinya. Jadi kita dihujung acara. Cuma persoalannya, kalaulah sekiranya berlaku perubahan dalam kepimpinan ini, apakah isu rasuah integriti akan lebih baik, Datuk? Saya nak sangat ni apabila Perdana Menteri dilantik esoknya 19.20. Perkataan yang pertama keluar dari mulut dia di depan media ialah saya akan hapuskan rasuah. Saya akan tangkap semua, tak kira menteri timbalan menteri saya yang makan rasuah dan juga pegawai kerajaan yang rasuah. Segala-galanya saya akan ambil tindakan. Sebab rasuah adalah ibu segala-gala. Datuk, evil. 19 bulan, 20 bulan tu saya simpan ketat nombor telefon Datuk. Kita nak tengok walk the talk kita. Datuk, macam mana Datuk? Saya tak sebut itu. Saya rasa satu lagi bagi pengundi. Jangan gadai maruah kerana dapat duit RM200, RM300. Jangan gadai. Itulah Datuk. Itu yang perlu datang sekali lagi dengan Dr. Syaza. Tapi kalau satu parti 300, 4 penjuru tu dah berapa? Oh, kadang-kadang 3 ambil sekali. Ambil sekali. Datuk, yang pasang bendera ni dia makan semua. Okey, terima kasih Datuk. Terima kasih Doktor bersama kami. InsyaAllah esok hari terakhir kita akan bersama dalam Aktif Khas sebelum kita nak menyaksikan pengundian pada tarikh 19 November nanti. Jumpa lagi.